أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'du. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita, bahkan ditambah lagi. Dan pada malam ini InsyaAllah kita akan sambung semula pengajian kitab Sairul Salikin setelah tergendala banyak bulan juga lah. Jadi kita sambung semalam malam ni insyaAllah. Kuliah yang terakhir dulu tu 100 berakhir pada muka surat 172 dah. Dan kata Syekh ke kat mana? Kata Syekh Hussein Qala musannif rahmatullah alaih. Dan kata Syekh Hussein Bafaqih rahimahullahu ta'ala, I'lam anna kutub al-Ghazali tudawi min sumumil ghaflah wa tuqizu ulama al-zahiri min sinatil ghaflah wa tuwassi'ul ilma lil ulama'ir rasikhin wal awliya'il muqarrabin ad-dalina 'ala Allah. Baik, artinya ketahui olehmu. Jadi kata Syekh Hussein ni, hendaklah kamu tahu bahawasanya segala kitab Imam Al-Ghazali, yakni kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, banyak kitab dia lah. Imam Ghazali ni telah menulis kitab yang sangat banyak dan menyentuh pelbagai bidang ilmu. Fiqh pun ada, tasawuf pun ada, usuluddin pun ada, usul fiqh pun ada, banyak macam-macam, falsafah pun ada. Jadi yang memiliki dan menguasai ilmu semacam Imam Ghazali ni dan setaraf dengan beliau ni, pada zaman beliau itu boleh katakan boleh bilang dengan jari lah tentang kealiman dia. Sehingga ulama buat ukuran, buat tanda nak kenal kealiman, iaitu jumlah murid-murid yang mengaji dengan dia tu. Bukan semua murid. Kita jangan kira ramai sikit. Ulama-ulama buat tanda nak nilai kealiman Imam Ghazali ni, dia tengok murid-murid khusus, murid-murid yang sangat khusus yang belajar dengan dia ni. Jadi catatan sejarah riwayat sebut murid-murid khusus zaman Imam Ghazali nak kenal macam mana?
Nak kenal dia ni, tengok serban awak dia pakai. Serban awak dia pakai. Bukan macam kita hari ni lah. Kita hari ni ikut suka je lah. Tapi zaman Imam Ghazali tu dia ada trend khusus dia. Jadi ulama-ulama dia ada pakaian serban khusus dia tu. Kalau orang bukan jenis ulama, kelas ulama gitu tu, tak berani pakai. Tak berani style. Zaman tu lah. Zaman lain ni tak kira. Tak kira orang lain tak boleh pakai belaka, tak apalah, baguslah. Itu sebahagian daripada sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Tapi nak beritahu zaman Ghazali ni, dia ada satu trend pemakaian serban yang orang bukan alim tu tak berani pakai gitu. Jadi ukuran ulama buat kesarjanaan kealiman Imam Ghazali ni, tengok dari sudut tu. Dan catatan sejarah sebut pengajaran Imam Ghazali ni, kuliah-kuliah Imam Ghazali ni, ada 400 lebih orang pakai serban macam tu. 400 lebih serban pakai gitu. Nak kabarnya murid-murid yang mengaji dengan dia tu, orang mengaji ilmu dengan dia tu, sejumlah alim ulama yang sangat ramai. Jadi sebab itu kemasyhuran Imam Ghazali ni sampai ke timur dan ke barat. Kemasyhuran dia tu. Tapi orang yang tidak senang dengan dia, tak suka hati, ramai jugalah. Siapa ada bakar kitab dia pun ada. Dan saya pernah pergi ke Morocco dulu dan ziarah perkuburan orang yang pernah bakar kitab Imam Ghazali tu. Dalam kitab Ihya dia ada syarah dia. Ada ulama-ulama yang syarah Ihya ni ramai lah. Maka antara yang syarah Ihya ini, kemudian dia ta'liq, dia buat komentar terhadap hadis dan sebagainya, iaitu Syekh Al-Murtada Az-Zabidi, ulama dari Zabid, selatan Yaman asal dia. Dia tulis, dia ni dikira sebagai penerus kepada kesarjanaan Syah Waliullah Dahlawi lah, Zabidi ni ulama besar. Jadi dia telah syarah kitab Ihya. Dalam muqaddimah tu dia bawa cerita tu, kisah tu, kisah macam mana ada orang alim ni tak senang ni, dia menilai kitab Ghazali ni macam-macam, dia bakar kitab. Dan riwayat kisah tu sebut dia bermimpi jumpa dengan Nabi bersama dengan beberapa sahabat dan Imam Ghazali. Berlakulah diskusi di situ tentang Imam Ghazali ni, kitab ni betul ke salah. Akhir sekali dalam mimpi dia tu, dia salah, yang bakar tu salah, dan dihukum dengan rotan. Dalam mimpi. Tapi kesan rotan tu siapa kejaga dia, sehingga dia meninggal dunia. Kesan rotan tu ada atas belakang dia. Dan dia selepas daripada tu dia sedar dan dia mengembangkan. Bahkan dia pula yang menyebarkan ilmu Al-Ghazali ni, dan dia telah meninggal dunia. Makam dia tu, kubur dia ada di Morocco dan pernah saya ziarah sekali. Ada orang kata tak lewat ukur orang mimpi. Tak lewat ukur orang mimpi. Yalah, ada mimpi hak karut, ada mimpi hak boleh pakai. Jadi tidak semua mimpi tu boleh dipakai dan tidak semua ditolak. Sebab tu ada mimpi yang benar, orang panggil ar-ru'ya as-sadiqah. Dan ada ta'bir dia. Al-Imam Ibn Katsir ni, saya nak sebut sikit hari ni, hal-hal semacam ini banyak orang petika, banyak orang bagi semula. Ulama dulu jelas berkedah, tapi lama senyap ia timbul semula. Waktu baik semula, biasalah, nak kata apa dah, ada dunia hari ni. Tapi nak beritahu Imam Ibnu Sirin, dia ni pakar tentang dalam mentadbir mimpi. Kalau mimpi ni dok pakar, kalau mimpi ni dok pakar, tak ada ulama yang ambil hal tentang perkara tu. Jadi Al-Imam Ibnu Sirin ni dia tulis kitab Ta'bir al-Ahlam, tentang ta'bir mimpi, hal-hal yang berkaitan dengan mimpi ni, tanda-tanda dia macam-macam, takbiran dia apa benda. Jadi bila ulama ambil dia tulis tu, berarti benda tu ada perkiraan, bukan kena tolak mentah-mentah. Ada halnya, kena ambil kira, tulis.
Jadi saya nak kebuahan mimpi ni lah. Jadi ada mimpi hak karut, ada mimpi hak benar. Kena mengaji ilmu ta'bir mimpi lah. Lebih-lebih lagi bermimpi dengan Nabi SAW, dan itu ada hadis yang sebut sesiapa yang bermimpi jumpa Nabi, memang mimpi itu benar, tak akan dusta. Mimpi itu benar, mimpi jumpa Nabi. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah, atau riwayat-riwayat lain yang semakna dengannya. Sesiapa yang man ra'ani fil manani faqad ra'ani, pun ada riwayat tu. Sesiapa yang bermimpi berjumpa dengan aku, sesungguhnya dia tengok aku sungguh. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Syaitan ni Allah Ta'ala sudah tetapkan dia tidak mampu, tidak diberi kemampuan untuk berupa dengan rupa aku, kata Nabi. Dia tak boleh nak berupa dengan rupa Nabi. Allah Ta'ala tutup bagi yang tu, dari nak buat dia. Rupa orang lain dia boleh buat belaka. Rupa mak ayah kita pun dia boleh buat. Di akhir zaman Dajjal ni dia tipu manusia, dia bawa penyamaran tu juga. Kita percaya. Kau baca kisah tentang Dajjal di akhir zaman, antara cara dia nak pengaruhi orang supaya mengakui sifat-sifat ketuhanan dirinya tu, dia kata dia mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi orang tak percaya, lepas tu dia akan kata, mau percaya tak sekiranya aku ni berjaya menghidupkan balik mak ayah, ibu bapa engkau yang sudah meninggal dunia tu. Kalau aku berjaya menghidupkan, nak percaya tak aku? Orang tu kata percaya. Kalau boleh buat gitu, ni hidup dah sekarang rupa mak ayah. Tapi sebenarnya mak ayah tu bukan mak ayah sungguh, tapi syaitan bagi menjelma dalam rupa mak ayah dia. Tapi nak kabarnya Allah Ta'ala beri kemampuan kepada syaitan ni, boleh buat macam-macam. Antaranya menjelma secara nyata, bukan mimpi, menjelma secara nyata dalam rupa orang tertentu. Tapi janganlah kita ragu orang tepi kita pula. Tapi nak kabarnya syaitan ni Allah Ta'ala beri kemampuan dia, boleh menzahirkan diri dalam pelbagai rupa. Apatah lagi dalam mimpi, lebih-lebih lagi. Cuma dia tak boleh nak buat rupa Nabi, dia nak buat. Itu dengan nas hadis Nabi. Jadi sesiapa yang berjumpa dalam mimpinya, berjumpa dengan Nabi itu memang betul. Faqad ra'ani, dan satu riwayat lain, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Dia akan lihat aku dan kena jaga. Saya tak nak bincang masalah yaqazah ni, ini panjang cerita dan khilaf dan macam-macam lagi lah, biar. Tapi nak kabarnya dalam mimpi ni, tak ada khilaf ni, bahawa kalau siapa jumpa Nabi itu memang betul. Lepas tu ada orang tanya pula, dah mana nak tahu Nabi? Pertama sekali, ulama tulis kitab dan mensifatkan Nabi begitu begini. Jadi berdasarkan pengencaman tu bolehlah dicam. Imam Tirmizi menulis Syama'il dia tentang sifat-sifat Nabi tu. Jadi kita kena rujuklah kepada alim ulama macam mana betul-betul tu sifat tu Nabi sebut. Macam kita jugalah, kalau orang menulis tentang sifat kita semacam-macam tak jauh lagi gambaran kita tu. Mukanya gini, hidungnya gini, mari gambaran tu, tak jauh lagi. Itu dia. Secara pasti tidaklah, tapi ukuran tu, gambaran kasar tu ada. Dan dia tak boleh nak mengaku menjelma dan mengaku sebagai Nabi. Itu sesuatu yang di luar kemampuan syaitan lah, untuk menjelmakan dirinya dan menjelma dan rupa Nabi dan mengaku dirinya sebagai Nabi dan rupa tu. Kalau ia jelma dan rupa benda lain ngaku Nabi tu, mungkin dia boleh tipu. Yalah, nyamuk mari dalam rupa orang kita kenal, mamak kampung kita, tapi ngaku Nabi. Memang kita kenal mamak rupa tu. Jadi itu lain lah. Baik, nak beritahu. Jadi cuma tinggal laginya, saya melarat sikit tak apalah, cuma tinggal laginya benda tu berlaku dan ada faedah dia. Cuma dia tidak sampai ke tahap mengisbatkan hukum. Tu dia. Tidak sampai tahap mengisbatkan hukum sehingga timbul undang-undang baru, hukum baru hasil daripada mimpi jumpa Nabi. Bukan. Dia lebih kepada
apa yang diistilahkan oleh ulama ataupun disebut dalam kitab-kitab ulama tu mubasyirat. Mubasyirat ni pembawa berita gembira, maksudnya perkhabaran gembira. Masuk berita tu insya-Allah, dan apa yang diberitahu tu berita gembira ni dia sifat dia tu mengukuhkan apa yang sedia ada, apa yang sudah tersebut dalam Al-Quran dan hadis tu, dan tidak berlawan dengan dia. Tak berlawan. Syaratnya benda tu tak akan berlawan dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Dia lebih menguatkan, memperkukuhkan apa yang sudah sabit dalam Al-Quran dan hadis. Itu dia. Dia bukan bawa satu hukum baru hasil daripada mimpi jumpa Nabi ni. Bukan macam tu. Ataupun melahirkan Nabi baru. Bukan. Apa-apa yang diperolehi dalam pengalaman tu sebenarnya adalah selaras dengan Al-Quran dan hadis dan membenarkan apa yang sedia ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebab tu orang panggil mubasyirat, berita gembira. Dia semacam menjadi penafsir kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Dia menjadi bukti kepada perkhabaran yang diberitahu dalam Al-Quran dan hadis. Baik, contoh nak kabur kisahnya betul mimpi jumpa Nabi ni, apa yang berlaku kepada seorang khalifah berkait dengan usaha sesetengah orang Yahudi ni yang cuba nak curi jasad Nabi. Sudah berlaku usaha ni, dan ini bukan dongeng. Nak curi jasad Nabi. Dua orang Yahudi. Sebab apa Yahudi dia nak buat begitu? Sebab dia percaya jasad Nabi dah acur. Kalau dia tak percaya benda tu, dah buat benda pergi curi, acur lebur dah. Kerana dia percaya Nabi-Nabi ni dah acur, tak dimakan oleh tanah. Dan dia pergi menyamar sebagai seorang Muslim, seorang ulama, sewa rumah di Madinah tu, dekat Baqi', kubur Baqi' ni. Lepas tu dia sewa rumah, daripada rumah tu lah dia tebuk bawah tanah tu. Dan dekat-dekat dah nak sampai makam Nabi. Dan khalifah pada waktu itu bermimpi ada amaran daripada Nabi ni. Terjaga dia, istighfar, dia ingat mainan mimpi. Tidur lagi, mimpi lagi berkali-kali. Imam amaran daripada Nabi, dia pun tengok sikap dia. Di sini kita boleh ambil pedoman sikap khalifah ni tak khabar korang, sebab mimpi ni jadi rahsia. Kecuali mimpi yang baik tu disuruhlah khabar korang. Cuma ni ada hal lain tak cerita. Tapi dia tak pegang butir, dia tak pegang secara pasti tetap dengan dia menjadi suatu pegangan seperti Quran dan hadis tau. Itu sebut mubasyirat tadi tu, pembawa berita gembira, pembawa dalil, penghurai, penjelas, pengukuh. Bukan bawa benda baru. Jadi seolahnya menjadi satu amaran ni macam dalil ke dia lah. Dia pun pergi ke Madinah, dia tak khabar orang nak buat benda. Dia pun minta orang berkumpul belaka ni, sebab diperlihatkan dalam mimpi dia tu. Dia tak khabar apa-apa, minta orang berkumpul ramai-ramai ni. Dia khabar nak beri barangan ni, berkumpul. Tengok-tengok tak ada orang yang berkenaan tu, tak ada. Dia tak pegang betul-betul. Dia menguji dulu. Akhir sekali dia geledah rumah jumpalah. Ada dua orang yang tidak mari dalam majlis itu. Tapi orang sekitar tu anggap dia alim. Dan dia mengajar kitab, dia mengajar. Ulama baik, banyak bersedekah. Tapi oleh kerana dia dapat tadi mubasyirat ni, dia dapat dah tu menjadi pedoman ke dia. Dia tak pegang lalu, dia siasat dulu. Kalau dia pakar sungguh, dia takat lalu dah jumpa orang ni, tak. Itu fungsi mubasyirat ni. Bukan suatu benda yang boleh dipegang betul-betul, tak boleh. Kena test dulu. Bila terbukti secara nyata, baru. Itu berilah luang. Menjadi dalil, menjadi penghurai, menjadi penjelas kepada apa-apa yang tidak jelas. Apa yang sudah sabit dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dia akhir sekali dia siasat, kita tengok umur. Akhir sekali dia jumpa tempat ibadah dia ni. Ni ada tempat ibadah tu, dia tok kapek penutup. Bila diselok kapek tu ada pintu. Buka pintu tu, ikut dekat dengan makam Nabi. Nyari-nyari. Sebab tu sampai hari ni, kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Madinah tu, Masjid Nabawi je, kita tengok pagar tu, sebenarnya makam Nabi bukan belakang pagar tu, bawah dia tu. Bukan sama dengan pintu pagar tu, bawah dia, tapi sama arah lah.
dan dipagar bahagian bawah. Kerana pengalaman tadi tu pengalaman penuh ada usaha nak mencuri dan dipagar. Itu cerita nak kabur contoh-contoh mimpi jumpa dengan Nabi. Jadi tentang mimpi jumpa dengan Nabi ni kita kena faham kaedah-kaedahnya. Pertama sekali dia tak bawa syariat baru, dia hanya bersifat mubasyirah. Dan mimpi jumpa Nabi ni sekiranya yang dijumpai itu Nabi seperti yang disifatkan itu memang betul Nabi. Syaitan tak akan boleh mengupa, menyamar dalam rupa itu. Cuma dari nak pegang secara macam kita pegang Quran hadis, seolahnya menjadi sumber hukum, bukan. Dia hanya sebagai mubasyirah, bawa kita gembira, memberi dalil, memberi pedoman, memberi petunjuk, memperincikan, menjelaskan dan sebagainya, sehingga nyata benda sebenar tu baru kita pegang. Jadi ini sebagai muqaddimah saja. Itu maksudnya. Jadi saya sebut ni kerana ada hal masa timbul Covid baru ni, ada orang mimpi jumpa Nabi, kabur makanan obat jadi Covid. Lepas tu beli pun habis dia orang makanan tu, tak ada kedai. Dah kabur obat Covid ni masa tu tengah teruk. Kerana dia kata jumpa Nabi. Jadi macam mana ukuran kita? Jadi ukuran kita nak buat mana lagi gitu. Kaedah tadi tu, kalau jumpa mimpi Nabi sungguh seperti yang disifatkan, kena tanya dia kau ni. Kalau betul sungguh muafakat dengan apa yang disebut dalam Syama'ilur Rasul dan sebagainya itu, memang tak nak lagi lah. Satu. Yang kedua, orang yang mendakwa tu boleh percaya ke tak? Tu persoalan dia. Orang-orang kata tu, kita boleh percaya tak ke dia? Itulah perkara yang paling utama kita kena siasat dulu. Dia tu boleh percaya, dia bohong ke, orang ulama besar ke? Kalau ulama besar yang orang kenal kearifan dia tu, kealiman dia, tak boleh kata ni orang hendak kenal mana. Situ pun kita soal dulu, betul ke salah dia ni, boleh percaya ke tak? Lepas tu kena uji dah dulu apa yang diberitahu tu. Uji dulu. Zaman dah ni kaedah ada, mama ada dan sebagainya, uji dulu. Sekiranya terbukti baru pakai. Itu disebut mubasyirah, sekiranya betul. Cuma kita hari ni tak ada pedoman situ, percaya meruk lalu. Tak kira kawan ni betul, khabar betul ke salah. Habisnya bawa barang kedai. Makanan-makanan yang dikatakan sebagai obat kepada penyakit itu tu. Jadi benda-benda macam ni kita kena ada tapisan lah. Tapi tidak dinafikan benarnya mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Baik, habislah. Melagak jauh sikit, lagi jauh sikit. Jadi kisah Imam Ghazali, jadi menulis banyak kitab lah. Cuma Syekh ni nak khabar ni. Jadi kitab Imam Ghazali itu mengubati akan seseorang yang membaca akan dia. Kitab Imam Ghazali ni jadi obat yang boleh merawat, menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa dan hati manusia, orang yang belajar kitab tu. Nak khabarnya, isi kandungan kitab-kitab Ghazali ini banyak menjurus kepada hal-hal yang berkait untuk merawat penyakit hati manusia. Itu maksudnya. Menjadi penyembuh, dapat mengubati penyakit-penyakit yang dihadapi oleh orang yang belajar itu. Orang yang mengaji kitab Ihya tu, dia akan dapat banyak pedoman, yang pedoman-pedoman tu insya-Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa dia. Daripada racun lalainya. Yang ni antara penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan oleh kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali ni, iaitu disebut racun penyakit lalai. Apa benda? Racun ni bahasa kiasan saja. Iaitu sifat lalai ni, hati yang lupa ni, hati yang tak ingat ni, yang menyebabkan kita terbabah tu, itu diumpamakan seperti racun yang akan merosokkan jiwa kita. Hati kita yang lupa kepada Allah, lupa kepada tanggungjawab, lupa kepada kewajipan, itu bagi manusia macam racun. Jadi yang akan dapat merawat penyakit-penyakit ni, racun lupa, hati yang lupa, hati yang lalai ni, antaranya kalau dia mengaji, belajar kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Hari ni ada kempen menolak kitab Al-Ghazali ni. Hari ni nak kata apa? Maka ditimbulkanlah alasan-alasan
yang dilihat macam munasabah dan betul dari satu segi. Antara alasan yang digunakan untuk menjauhkan orang daripada mengaji kitab Ihya Imam Ghazali ni kerana adanya banyak hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya tu. Baik, kenyataannya macam mana? Betul ke salah? Betul. Hadis dhaif. Tapi kena tengok. Pertama sekali hadis dhaif ni boleh pakai ke tak? Hadis dhaif ni hadis. Dia bukan rekaan, dia tetap hadis. Tinggal lagi periwayatan dia tu ada kekurangan sikit sehingga dia ditarafkan oleh ulama-ulama hadis sebagai hadis dhaif. Kalau ada hadis-hadis lain yang dhaif juga yang seumpama dengan dia ataupun ikut jalur lain, dia akan menguatkan yang sedia ada, dia akan jadi hasan li ghairi. Dan istilah orang yang mengaji ilmu hadis dia akan tahulah istilah-istilah ni. Cuma nak kabarnya dalam bab fadailul amal ni, dalam masalah amalan-amalan, dorongan-dorongan dan sebagainya, hadis dhaif itu boleh dipakai. Hadis dhaif ni tak boleh nak pakai dalam masalah mensabitkan hukum. Mengisbatkan hukum tak boleh pakai lah. Nak tentukan halal dan haram tak boleh. Nak tentukan asas kepada halal dan haram tak boleh. Tapi dalam bab furuk-furuk dia tu boleh je. Contohnya guna, ada dibahaskan oleh ulama dalam beberapa sumber lah. Kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh dalam sikit berkait dengan dalil-dalil ni, kita akan jumpa lah. Ikan hak mapuh dalam air tu, ikan hak mapuh dalam air, dia mampu dah hidup tu tak apalah. Tak masalah hak mampu dalam air tu. Kita pergi ambil makan boleh ke tak? Jadi apa yang sudah sedia maklum lah, kita pun tahu dah benda ni boleh makan, tak masalah yang mampu dalam air. Dalilnya mana? Dalil dia. Soalan dalilnya tu tarah hadisnya bukan sahih. Tapi dia dianggap sebagai furu' kepada hukum halal haram ni, bukan usul dasar kepada halal dan haram tu. Dia cabang, contoh di situ je. Nak khabar tu. Tapi cuma nak khabarnya dalam kitab Ghazali ni adalah hadis-hadis dhaif tu memang ada sungguh. Tetapi hadis dhaif ni dalam perkiraan ulama, dalam bab tertentu, masalah disebut fadailul amal, masalah amalan, dorongan beramal dan sebagainya tu boleh pakai hadis tu. Yang kedua, Imam Ghazali ni dalam kitab dia tu, terutamanya Ihya Ulumuddin tu, bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif saja. Hadis dhaif itu didatangkan untuk menguatkan apa-apa yang sahih yang didatangkan dulu. Ayat Al-Quran dulu, hadis-hadis yang kuat dulu, baru didatangkan hadis dhaif. Jadi Imam Ghazali ni mendatangkan hadis dhaif itu untuk menguatkan apa yang sabit dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Tu cara dia. Tapi kalau orang tak berahi, dia boleh buat cerita macam-macam lah. Macam kita kok. Kita pakai seluar, cari kat betih. Dia pukul gambar situ. Kau sangat cari betih tu. Pak lain yang Malay tak pukul gambar. Dia pukul gambar sikit kat betih, tak berlubang sikit tu. Tengok orang ni pakai ni keluar cari. Dia pukul gambar bahagian tu, bahagian cari. Nak khabar orang ni pakai luar cari dasar dah, lalu padahal cari betis dia tu mungkin sepak mana-mana gitu je. Pak lain tak ada benda-benda, tapi waktu hidup tunjuk orang ni. Kawan ni pakai seluar cari, contoh sajalah. Sama juga benda-benda macam ni. Hari ni nak khabarnya ada camping tu. Camping sesetengah orang ataupun dakyah lah kita panggil, cuba nak menjauhkan orang daripada kitab Ihya. Ni kitab yang kita mengaji ni pun ni, Sairus Salikin ini, asal dia Lubab Ihya, yakni ringkasan daripada kitab Ihya yang 4 jilid tu. 4 jilid besar, dia ringkas jadi Lubab, 1 jilid kecil, kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Somad jadi 4 jilid semula. Jadi kitab kita ngaji ni pun asal dia pun kitab Ihya juga. Tu dia. Baik, jadi kata Syekh daripada racun lainnya, ghaflah, penyakit hati yang lupa, dia jadi tak ingat. Sebab tu kalau orang ni kadang-kadang, kalau dia seorang Islam lah,
Tengah-tengah dia buat benda-benda ni, tak mau dengar orang ayat Al-Quran, orang baca pasang kaset Al-Quran ke, orang teropang, dia tak apa suka dengar benda-benda gitu. Dia rasa terganggu. Ghaflah, hati dia lupa. Kalau diperingatkan dengan benda-benda macam tu, dia berlawan dengan jiwa dia. Tapi orang ni masih ada keyakinan lagi lah. Dan menjaga ulama yang zahir. Maksud menjaga tu menyedarkan. Menjaga dengan erti menyedarkan ulama yang zahir. Ulama yang zahir ni ulama yang hanya mengaji, membuat pengajian, belajar ilmu-ilmu yang zahir, yang melibatkan hukum hakam, tapi tak mengaji ilmu-ilmu yang menyentuh hubungan hati dia dengan Allah. Dia tak mengaji ilmu tu. Kalau mengaji pun mengaji kodoh-kodoh saja. Ia lebih kepada hukum hakam, sah batal, halal haram. Itu hukum-hukum tu dia mengaji. Itu panggil ulama zahir. Ulama yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum-hukum zahir, yang yang melibatkan banyak perkara lah, urusan-urusan fiqh, urusan-urusan munakahat, muamalah. Dia mengaji tu, alim bab tu. Tapi tak mengaji masalah ilmu qulub, ilmu yang melibatkan hati manusia ni. Itu ada ilmu khusyuk, dibahaskan cara khusyuk, ada kitab-kitab dia, ada ulama dia. Jadi hak tu tidak mengaji. Jadi kata Syekh ni, kitab Imam Ghazali ni akan menyedarkan ulama-ulama begitu tu daripada kelalaian, akan menyedarkan dia, menghisapkan dia. Kalau dia mengaji kitab Ihya, dia akan tersedar. Daripada tidur lalai ni, daripada tidur lalai ni, sebab kalau kita mengaji ilmu zahir semata-mata tanpa mengaji ilmu batin ni, ilmu hati ni, baliknya kita ni banyak berada dalam keadaan tak beringat lah. Ada kata secara umum, kalau mengaji zahir semata-mata, tak mengaji bab hati ni, bab tasawuf ni, tak mengaji langsung, baliknya dia akan berjiwa lalai. Jadi kalau mengaji kitab Ihya, kata Syekh Hussein, kitab Ihya ni akan menyedarkan dia daripada kelalaian dia tu. Baik, dan meluaskan ia ilmu bagi ulama. Bukan sekadar tu saja, kata Syekh Hussein, kitab-kitab Ghazali ni dia juga akan meluaskan ilmu alim ulama. Yang ni orang yang sudah alim, sudah ulama, kalau dia mengaji kitab Ihya ni, ilmunya akan jadi lebih kukuh, ilmu dia akan jadi lebih mendalam, ilmu dia akan jadi lebih terperinci. Itu maksudnya. Alim tu dia alim dah. Alim ni dia banyak. Kadang-kadang alim tu luah tapi tak dalam. Luah tu luah lah, tapi kedalaman tu mungkin tak. Tapi kalau dia mengaji, mana ulama-ulama yang ada ilmu-ilmu yang banyak ni, kalau dia mengaji kitab Ihya, ilmu dia tu akan jadi lumat, akan jadi lebih halus, lebih mendalam. Itu maksud Syekh Hussein. Bagi ulama yang telah tetap ilmunya, yakni ulama yang betul-betul kukuh keilmuan dia lah, alim lah. Kalau yang ngaji juga kitab Ihya ni, dia akan meluaskan lagi ilmunya tu, akan memperdalamkan lagi. Yang tetap ilmunya itu di dalam dadanya. Dan meluaskan pula ia bagi ilmu awliya yang muqarrabin. Demikian juga kalau kata Syekh Hussein, kalau dia mengaji kitab Ihya ni, kitab Imam Ghazali ni yang banyak lah. Selain daripada ulama pun akan menjadi luah ilmunya, lebih luah ilmu dia. Golongan awliya ni, golongan ahli tasawuf tu sendiri, kalau dia mengaji kitab Ihya, dia juga akan dapat manfaat dari segi ilmunya akan bertambah luas dan lebih bertambah mendalam lagi. Yang menunjukkan mereka itu, yakni golongan awliya ni, para wali ni, yang dekat hati mereka ni dengan Allah Ta'ala ni, yang tugas mereka mengajarkan dan menunjukkan manusia ni, yang menunjukkan mereka itu, yang ni golongan awliya tadi tu, bagi jalan atas makrifat akan Allah Ta'ala. Jadi golongan awliya ni kerja dia iaitu mendidik manusia supaya menjadi lebih kenal Allah. Ulama kerja dia mengajarkan manusia sehingga tahu tentang agamanya. Awliya ni pula
ahli tasawuf ni, muqarrabin, orang yang dekat hatinya, tugas dia lain sikit daripada ulama. Dia ni mendidik manusia supaya hati dia tu menjadi lebih jernih, lebih bersih dan lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau ulama, dia akan memberi informasi, maklumat. Kalau tak tahu, jadi tahu. Boleh kenal. Tapi orang hadis ni, dia akan membersihkan. Jadi fokus yang berbeza. Tapi dua-dua ni merupakan ilmu belaka. Tapi fokus lain sikit. Baik, dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, apa kata Imam Nawawi? Kadal ihya'u an yakuna Qur'anan. Ini sanjungan ulama terhadap kitab Imam Ghazali. Baik, kata Imam Nawawi, artinya hampir kitab Ihya Ulumuddin itu bahawa keadaannya itu seperti Quran. Kata Imam Nawawi, kitab Ihya ni macam Quran. Dari segi mana? Dari segi padat dan banyak dan mendalamnya ilmu yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara kitab Imam Ghazali hak besar, kalau hak dalam ada lagi hak lain, hak dalam ni hak besar. Hak besar ni mencakupi kitab Ihya Ulumuddin. Itu dianggap sebagai macam ensiklopedia lah. Dia agak mencakupi banyak perkara. Fiqh pun ada dalam tu, usuluddin ada, fiqh pun ada, tasawuf pun lebih-lebih lagi lah. Tapi kitab-kitab khusus Ghazali yang mendalam membahaskan masalah tertentu, ada lagi kitab-kitab lain. Tapi kitab tu tak besar lah, kitab kecil. Tapi dia lebih membahaskan masalah-masalah yang agak rumit sikit, yang agak tak sesuai dengan orang ramai. Tapi masih ada kitab lain lagi. Jadi kata Imam Nawawi ni, kitab Ihya ni yang ditulis oleh Imam Ghazali ni, dia seumpama Quran. Nak khabar macam mana sanjungan alim ulama dulu terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Macam tu lah mereka ni kata. Dan kata Syekh Abu Muhammad Al-Kazruni rahimahullahu ta'ala, "Lau muhiyat jami'ul ulumi lastakhrajnaha minal ihya." Ini juga kata-kata sanjungan ulama terhadap Ihya. Artinya, jikalau dihapuskan sekalian kitab ilmu, sekiranya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tu yang membahaskan ilmu yang bermacam tu, kitab-kitab tu dihapuskan, dibuang, dibakar contohnya, dihapuskan kitab-kitab tu, maksudnya kat mana kita nak ambil ilmu pula? Ni kata Syekh, jikalau dihapuskan sekalian kitab ilmu dari dalam dunia ini, yakni kitab-kitab ulama yang dikarang oleh ulama tu dihapuskan, dimusnahkan semuanya. Baik, salahnya tak ada sumber lah kita. Tapi kata dia ni, nescaya dapat aku keluarkan sekalian ilmu itu daripada Ihya Ulumuddin. Tapi aku kata Syekh ni, aku dapat ambil semula ilmu-ilmu tu daripada sekitar je, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ini kata-kata sanjungan. Nak kabarnya bernilainya kitab ni seolahnya kalau kitab lain tak ada pun, ilmu-ilmu dalam kitab lain tu ada pedoman dia tu, kenyataan dia tu, huraian dia tu dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kata-kata ini adalah merupakan sanjungan. Baik, dan kata Waliyul Kabir Al-Arifu Billahi Sayyid Ali ibnu Abi Bakrin Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus. Jangan baca Al-Idrus. Orang kita baca Idrus. Aidarus. Al-Aidarus. Tapi orang Terengganu kita jadi biasa dah panggil Idrus. Tak apalah Terengganu kita dah. Saya pergi ke Yaman. Saya tahu perkataan ini sebab saya pergi ke Yaman. Tu saya tahu tu. Saya pergi ke Yaman, pergi ke Hadramaut. Masa tu Yaman belum perang lagi.
Tapi kocok dah. Kita pergi tu, pergolakan antara Syiah dengan tu sudah timbul riak-riak dia. Tapi sebab tu kita pergi ni, masa kita pergi nak pergi ke Hadramaut dan nak pergi jelajah ke bandar-bandar lain yang kita pergi belaka, sehingga kita jumpa makam Uwais Qarni, jumpa makam-makam ulama-ulama, termasuklah Zabidi tadi tu. Dan ramai kita jumpa di Zabid tu. Kita pergi tu, masa tu jalan nak lepas dari kawasan ni ada halangan secara private lah. Maksudnya kelompok ni pegang kawasan ni, dia kawal kawasan ni. Jadi kita kena lepas kawasan-kawasan ni. Nak punya keadaan masa tu tak berapa sedap dah, tapi okey lagi. Tapi nak kabur kita pergi sampai ke Hadramaut, pergi ziarah Habib Umar dan sebagainya. Dan kita pergi tengok kawasan tu Tarim ni, dia merupakan kota lama. Dan dia ada madrasah-madrasah lama. Salah satunya madrasah Aidarus ni. Dan keluarga Aidarus ni, Sayyid daripada Aidarus ni ramai Terengganu kita ni, keluarga dia sampai hari ni, keturunan dia. Tapi nak kabarnya, saya jumpa satu tulisan yang ditulis di dinding tu, asal perkataan Aidarus tu, Aidar tu. Al-Aidarus tu maknanya Kabir As-Sufiyah, yang ni tok mulu kepada ahli sufi. Itu asal makna dia. Yang ni ahli tasawuf hok besar sekali tu, inilah Aidarus nama dia, gelaran tu, perkataan tu dengan makna tu. Tapi dah apalah, ada kena masuk waktu insya-Allah kita bertisahkan ini dulu, dan insya-Allah kita akan sambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.